Bagaimana kilat boleh terjadi? Dan apa yang akan terjadi kepada rambut perempuan ini? Kenapa? Dan bagaimana ia terjadi? Tema 3, tenaga dan kelestarian hidup. Bab 7, keelektrikan dan kemagnetan. Dalam bab 7, dia ada 3 subtopik, iaitu keelektrikan, pengaliran arus elektrik dan kemagnetan. Okey, hari ini kita belajar tentang subtopik yang pertama, iaitu bentuk tenaga. Berikut adalah tenaga bunyi dihasilkan daripada objek yang bergetar. Tenaga keupayaan terdiri daripada 2, iaitu disebabkan oleh kedudukan. Maknanya monyet ini berada pada tempat yang tinggi, dia mempunyai tenaga keupayaan. Dan yang kedua adalah elastik. Maknanya tenaga keupayaan dihasilkan daripada tali yang dimampatkan atau tali yang diregangkan. Seterusnya, tenaga keupayaan dihasilkan daripada objek yang bergetar atau objek yang berputar. Contohnya roda berputar, itu adalah tenaga kinetik. Dan apabila anak ini naik basikal pada suatu tempat yang tinggi, maka dia adalah mengalami tenaga keupayaan. Apabila dia turun disebabkan oleh gerakan, dia mempunyai tenaga kinetik. Tenaga kimia terdiri daripada 2, iaitu datangnya daripada bahan-bahan kimia dan juga bahan api, dan terdiri daripada makanan. Jadi semua makanan yang kita makan itu mempunyai tenaga kimia. Okay. Mentol yang menyala ini mempunyai tenaga cahaya dan tenaga haba. Tenaga haba bermaksud adalah objek. Tenaga haba dihasilkan daripada objek yang mengeluarkan kepanasan, dan tenaga cahaya datangnya daripada objek yang bersinar. Berikut adalah tenaga elektrik. Tenaga elektrik adalah pengaliran elektron dari satu atom kepada atom yang lain. Jadi pergerakan elektron daripada satu atom kepada atom yang lain ini ia akan menghasilkan tenaga elektrik. Bentuk-bentuk tenaga secara ringkasnya terdiri daripada banyak. Yang pertama adalah tenaga kinetik, tenaga bunyi, tenaga elektrik, tenaga haba dan tenaga cahaya, tenaga graviti, keupayaan graviti dan kemudian keupayaan elastik, tenaga kimia, tenaga nuklear, datang daripada bahan-bahan radioaktif, dan tenaga graviti, objek yang jatuh ke arah pusat bumi. Ini adalah ringkasan daripada bentuk tenaga, iaitu tenaga graviti, keupayaan, cahaya, kimia, nuklear, haba, elektrik, kinetik dan bunyi. Okey, sumber-sumber tenaga kita boleh dapat daripada matahari, air, biogeosim, angin, geoterma, ombak, bahan api fosil dan bahan nuklear. Tenaga elektrik dihasilkan daripada pergerakan elektron, dan pergerakan elektron ini daripada satu atom kepada atom yang lain. Sekiranya pergerakan elektron ini tidak dapat dialirkan, ia akan membentuk tenaga elektrostatik. Jadi elektro merujuk kepada elektrik, statik merujuk kepada tidak bergerak. Jadi elektrostatik adalah cas yang statik atau cas yang pegun atau cas yang tidak bergerak. Dan elektrostatik merujuk kepada kajian elektrik statik. Dan daya elektrostatik merujuk kepada daya tarikan antara tolakan dan cas-cas. Jadi di sini murid-murid perlu dapat bezakan elektrostatik dan daya elektrostatik.
Okey, contohnya di sini. Okey, didapati pada atom ini dia mempunyai 3 charge proton dan 3 elektron. Maka dia berada dalam keadaan neutral. Bilangan proton sama dengan bilangan elektron membentuk suatu bahan yang neutral. Sebaliknya, bilangan proton lebih daripada bilangan elektron. Okey, di sini kita tengok ada 6 proton dan ada 3 proton. Ini bermaksud bahan ini adalah bercas positif. Dan yang last kali ini adalah bahan ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektron dan 2 proton. Maka dia bercas negatif. Bilangan elektron lebih banyak daripada bilangan proton. Okey, di sini ada beberapa aktiviti. Yang pertama adalah kita gosokkan tuala dengan sikat ataupun rod politina. Dan kita akan, selepas kita gosok, kita hampirkan bahan sikat tersebut kepada cebisan-cebisan kertas. Dan akan didapati bahawa cebisan kertas tertarik kepada sikat. Ya. Penerangan dia lah, apabila kita gosokkan tuala kepada sikat plastik ini, maka ada perpindahan elektron daripada tuala ke sikat menyebabkan sikat ini bercas negatif. Jadi cas negatif dari tuala akan mengalir ke sikat dan menyebabkan cas bersifat negatif. Apabila cas bersifat negatif, maka daya tarikan antara cas negatif dan cas positif menyebabkan sikat menarik cebisan kertas. Okey, aktiviti kedua, kita gosokkan rod politina, ya, ataupun pembaris plastik, gosok dengan tuala dan kita dekatkan dengan aliran air. Ya. Okey, akan didapati bahawa aliran pili membengkok ke arah rod politina. Kenapa? Okey, apabila kita gosokkan tuala dengan rod politina, maka cas negatif daripada tuala akan mengalir ke rod politina. Dan hasilnya rod politina bercas negatif. Dan daya tarikan antara cas negatif dan cas positif menyebabkan aliran pili membengkok ke arah rod. Okey, jadi daya elektrostatik ini merujuk kepada cas positif dan cas negatif. Sekiranya cas yang sama berdekatan, maka dia akan menolak, dan sekiranya cas yang berlainan berdekatan, maka ia akan menarik. Okey, persoalan di sini, apakah yang akan terjadi apabila belon yang kita gosokkan dengan tuala didekatkan pada rambut? Ya, jadi apa akan jadi? Apabila kita gosokkan tuala pada belon, maka belon menerima cas negatif daripada tuala, menyebabkan belon bercas negatif. Jadi, daya tarikan antara cas negatif dan cas positif menyebabkan rambut tertarik ke arah belon. Contoh lain. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika belon digosok dengan logam. Kita tak gosok pakai tuala, tapi kita gosok dengan logam. Ya. Jadi, adakah cebisan kertas tertarik kepada belon? Adakah aliran pili membengkok ke arah belon? Okey. Jadi dekat sini kita dekatkan belon, kita gosokkan belon dengan logam. Apa yang berlaku adalah elektron daripada belon dia akan mengalir ke logam. Jadi cebisan kertas tidak tertarik dan aliran pili tidak membengkok ke arah belon kerana tiada cas elektrostatik. Kenapa? Sebab elektron daripada belon telah dipindahkan masuk ke dalam logam, maka tidak ada cas elektrostatik di sini. Apakah yang akan terjadi jika rod kaca diletakkan berhampiran dengan rod politina yang telah digosok dengan tuala? Okey,
Kat sini tuala, rod politina dan kaca. Okey. Jadi cas negatif daripada tuala akan mengalir kepada rod politina menyebabkan rod politina bercas negatif. Jadi kedua-dua rod tertarik kerana wujud cas elektrostatik. Seterusnya, apakah alat yang digunakan untuk mengesan kehadiran cas elektrostatik? Ia adalah elektroskop. Nama alat ini adalah elektroskop. Elektroskop ini terdiri daripada cipi logam, kemudian logam, rod logam dan kerajang emas. Ya. Tapi ini bukanlah dibina daripada emas, nama sahaja kerajang emas. Ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengesan kehadiran cas elektrostatik dan menentukan cas yang mengalir ataupun menentukan cas yang hadir. Cara kerja alat ini, apabila kita dekatkan bahan A adalah neutral kerana bilangan proton sama dengan bilangan elektron, maka kerajang emas tidak mencapah. Kenapa? Kerana cas positif dan cas negatif tertarik antara satu sama lain. Kiranya kita letak bahan B adalah cas positif kerana bilangan proton melebihi bilangan elektron. Cas negatif daripada rod logam mengalir ke cipi logam. Daripada rod logam mengalir ke cipi logam menyebabkan cipi logam bercas negatif. Jadi kerajang emas mencapah kerana cas positif dan cas positif akan menolak. Jadi di sini kita boleh kata cas yang sama akan menolak, menyebabkan kerajang emas mencapah. Seterusnya, apabila kita dekatkan dengan bahan C adalah bahan yang bercas negatif, maka cas negatif dari cipi logam mengalir ke rod logam. Cipi logam mengalir ke rod logam, menyebabkan pada cipi logam itu bercas positif. Dan kesan dia adalah kerajang emas mencapah kerana cas negatif dan cas negatif akan menolak. Kesimpulan di sini, cas yang sama menolak. Okey, jadi konsep sains ini kita boleh tengok pada fenomena alam. Ya, contohnya kilat. Bagaimana kilat boleh terhasil? Okey. Jadi geseran daripada awan atau geseran antara awan dan udara akan menghasilkan cas elektrik. Okey, pada awan cas negatif terletak di bahagian bawah manakala cas positif terletak di bahagian atas. Sementara pada bumi, cas positif terletak pada permukaan bumi dan cas negatif akan terletak di bahagian bawah. Okey, kilat berlaku kerana adanya daya tarikan antara cas negatif pada awan dan cas positif pada permukaan bumi. Jadi kilat itu adalah menunjukkan daya tarikan antara cas negatif pada awan dan cas positif pada permukaan bumi. Maknanya kalau kilat itu kuat, ya, kuat, maknanya cas dia kuat, daya elektrostatik dia sangat kuat. Okey, seterusnya, kenapa skrin televisyen cepat berhabuk? Ya, okey, ini adalah skrin TV. Okey, sebenarnya dalam skrin TV ini, ya, dia mudah untuk menarik habuk-habuk. Kenapa? Kerana skrin ini bercas positif, manakala habuk-habuk bercas negatif. Jadi perbezaan cas ini akan menarik antara satu sama lain. Jadi itu adalah habuk. Jadi habuk bercas negatif menyebabkan habuk yang bercas negatif tertarik ke skrin yang bercas positif. Dan ini menyebabkan skrin televisyen kita cepat berhabuk.